Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Chong Chiao Sui, pensyarah subjek Teori Perkembangan Kerjaya SKPX 3013. Pada hari ini, saya Ma'aruf bin Man, GB 03761 akan membincangkan tentang teori kerjaya Holland. Okey, kita cerita pasal pengenalan. Teori kerjaya Holland diasaskan oleh John L. Holland. Beliau menganggap minat kepada pekerjaan dan cita rasa merupakan sebahagian daripada personaliti seseorang. Beliau dikenali sebagai teori pemilihan vokasional dan kerjaya. Tingkah laku individu iaitu motivasi, pencapaian, kepuasan, produktiviti dan stabiliti adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran. Orang yang meminati dan menceburkan diri dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu mempunyai pola-pola personaliti yang serupa atau hampir sama, dan dengan itu mereka akan bertindak balas kepada pelbagai situasi dan masalah dengan cara yang serupa ataupun hampir sama. Kepuasan, kestabilan dan pencapaian dalam sesebuah pekerjaan bergantung kepada sejauh mana wujudnya keselarasan antara personaliti individu dengan persekitaran pekerjaan. Aktiviti yang diminati akan mendorong kepada kecekapan. Slide kedua. Holland menyatakan bahawa terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi kerjaya individu. Antaranya ialah: yang pertama, konsep kendiri; yang kedua, pengetahuan kendiri merujuk kepada beberapa banyak dan beberapa tepat maklumat tentang seseorang individu mengenal diri. Yang ketiga, pengaruh ibu bapa. Yang keempat, orientasi individu. Dan yang kelima, kestabilan membuat pilihan. Slide ketiga. Holland telah mengklasifikasikan 6 jenis persekitaran kerja, personaliti dan tingkah laku yang boleh diramal bagi setiap personaliti tersebut. Gambar yang di sebelah ini menyatakan tentang personaliti, persekitaran, ciri-ciri minat kerjaya teori Holland. Kita pergi jenis yang pertama iaitu realistik. Personaliti realistik iaitu agresif, suka kepada benda konkret, suka kepada kerja yang menggunakan tenaga fizikal, kurang bergaul. Individu yang realistik suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuhan dan binatang. Mereka lebih suka bekerja di luar bangunan dari dalam bangunan. Bagi persekitaran pula, kerja-kerja mahir seperti memasang paip air, elektrik, operator mesin, kemahiran teknik seperti mekanik, jurugambar dan lain-lain. Bagi jenis investigatif pula, personaliti mereka mempunyai intelektual yang tinggi, abstrak, penganalisis bebas dan berorientasikan tugas. Mereka kurang kemahiran interpersonal. Persekitaran pula, ahli sains seperti ahli kimia, fizik dan matematik mempunyai kemahiran saintifik dan matematik serta meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bersifat teknikal. Jenis artistik. Personaliti mereka imaginatif, mementingkan seni, suka ekspresi diri melalui seni. Jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak ataupun kurang berstruktur. Persekitaran, kesenian seperti ahli ukir, pelukis, pereka seni, ahli muzik, guru muzik, orkestra, pengarang, penulis, pengkritik. Selalunya mereka ni lebih kerap menggunakan kreativiti dan imajinasi. Jenis yang sosial. Personaliti mereka sukakan interaksi sosial, ambil tahu masalah sosial, agama, khidmat masyarakat dan minat dalam aktiviti pendidikan. Mereka mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. Persekitaran pula,
mereka lebih kepada golongan pendidik seperti pegawai perhubungan awam, guru, pentadbir pelajaran, kerja kebajikan, ahli sosiologi, kaunselor pemulihan, jururawat dan lain-lain. Jenis yang keusahawanan ataupun enterprising. Personaliti mereka lebih mementingkan luaran sahaja, agresif, suka merantau, sukakan kepimpinan, dominan, lemah lembut, pemujuk dan suka menggunakan kemahiran lisan yang baik. Mereka mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, memanipulasi dan mengurus individu lain. Persekitaran mereka pula, mereka lebih terlibat kepada pengurusan iaitu pegawai pengeluar, pengurus jualan, penjualan insurans, eksekutif perniagaan dan sebagainya. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Jenis yang seterusnya adalah konvensional. Personaliti mereka lebih praktikal, kawalan diri yang baik, sosial, konservatif, tugas yang teratur, berstruktur dan mematuhi peraturan. Jenis yang konvensional iaitu individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian. Persekitaran yang konvensional, mereka lebih terlibat kepada kerja-kerja perkeranian seperti kerani, setiausaha, operator, penyimpan kira-kira dan accountant. The combination of type. Walaupun Holland mengklasifikasikan personaliti kepada 6 jenis, namun kebiasaannya individu mempunyai personaliti bertindan dan saling berkait antara satu sama lain. Kebanyakan pekerjaan merupakan kombinasi daripada beberapa persekitaran kerja. Beliau menggunakan 3 kod huruf sebagai pengenalan kepada kod pekerjaan. Pekerjaan itu tidak bermaksud seseorang individu itu memiliki satu jenis persekitaran ataupun satu jenis personaliti sahaja. Sebagai contoh, individu sosial berkemungkinan mempunyai personaliti yang hampir sama dengan sosial iaitu enterprising dan konvensional. Contoh yang kedua, individu yang berpersonaliti realistik berkemungkinan mempunyai personality investigate dan artistic. The combination of types. Terdapat 4 konstruk utama yang perlu difahami dalam teori Holland iaitu yang pertama, congruence. Yang kedua, differentiation ataupun perbezaan. Yang ketiga, consistency ataupun consistent. Dan yang keempat adalah identity. Kita pergi pada poin yang pertama iaitu congruence. Congruence adalah kesepadanan ataupun hubungan antara personaliti dengan persekitaran pembelajaran iaitu akademik dan persekitaran pekerjaan yang diceburi. Semakin lama personaliti dengan persekitaran, semakin kongruen hubungan tersebut. Sebagai contoh, personaliti sosial lebih enjoy bekerja dalam persekitaran yang sosial. Dan personaliti yang investigation, dia lebih suka untuk bekerja dalam persekitaran yang investigation. Sebagai contoh, CSI. Mereka enjoy dengan kerja-kerja crime scene investigation. Differentiation pula, iaitu pembezaan. Sejauh mana personaliti individu dapat dibezakan mengikut klasifikasi personaliti. Untuk melihat ketulinan personaliti, iaitu personaliti yang dominan. Sesetengah individu mempunyai personaliti yang dominan dalam Holland dan ada juga individu yang kurang pembezaan dan mempunyai minat dan kecekapan untuk 6 jenis personaliti dan persekitaran. Kaedah yang digunakan Holland bagi menentukan pembezaan adalah menolak markah tertinggi dengan markah terendah bagi setiap jenis personaliti iaitu persekitaran. Keputusan tinggi menunjukkan individu mempunyai pembezaan tinggi, keputusan rendah dan menunjukkan kurang pembezaan. Consistency merujuk kepada kesamaan iaitu similarity,
atau ketidaksamaan dissimilarity antara jenis personaliti dan persekitaran. Melihat perhubungan antara satu personaliti dengan personaliti yang lain. Sesetengah personaliti dan persekitaran adalah konsisten atau hampir sama dan ada juga yang bertentangan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, konsistensi bukanlah matlamat utama proses kaunseling. Ia lebih menekankan kepada kongruen dan perbezaan. Identiti merujuk kepada kejelasan dan kestabilan individu semasa dan matlamat masa hadapan. Ia juga merujuk kepada kestabilan persekitaran pekerjaan. Jika organisasi mempunyai identiti, tugasan dan matlamat pekerjaan lebih berfokus. Konsep identiti dalam teori Holland adalah berbeza dengan konsep lain dalam teori ini kerana ianya tidak berhubung secara langsung dengan tipologi Holland. Terdapat kelebihan dan limitasi kepada teori kerjaya Holland. Kita cerita tentang kelebihan. Penghasilan instrumen yang dapat mengenal pasti profil dan minat. Kod 3 huruf yang digunakan secara meluas untuk mencari bidang pekerjaan yang kongruen. Kelebihan juga, individu dapat mengenali personaliti diri yang dapat disesuaikan dengan minat kerjaya dan jenis-jenis kerjaya yang bakal diceburi di masa hadapan. Limitasi pula, individu tidak boleh memilih kerjaya hanya berdasarkan personaliti semata-mata. Pemilihan kerjaya turut dipengaruhi faktor lain seperti keuangan, peluang, personaliti dan bukan faktor mutlak untuk menentukan pemilihan kerjaya. Tak semua individu mempunyai personaliti yang dominan. Kekaburan berkenaan, individu mempunyai personaliti atas pagar dan pertengahan antara personaliti yang diklasifikasikan. Sekian, terima kasih.